Tangkal yang Hinosan bagi malam tadi dia ni genggam kuat-kuat. Dia tunduk je kepala, tapi sempat buka mata sebelah dan ternampak baju putih melayang tepi van mereka. Hashisaku sama tengah terbang ikut mereka dekat luar van. Tiba-tiba dia jeling dekat dia ni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan kongsikan dua cerita dari Texas satu dan dari Jepun. Cerita Texas ni tentang bilik rahsia yang setiap malam ada bunyi-bunyi datang dari bilik tu. Kisah dari Jepun pula tentang makhluk yang bernama Hashisaku-sama yang menghantui budak-budak dekat sana. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Brian pernah tinggal di sebuah rumah kedua tertua di Waco, Texas masa umur dia 11 hingga 18 tahun. Dia pun tak pasti bila rumah ni dibina, tapi rumah-rumah di kejiranan ni dibina pada tahun 40-an dan 50-an. Jadi rumah Brian ni lagi awal dibina dari rumah-rumah lain. Tapi masa mula-mula dia pindah dekat rumah tu, tak ada apa-apa, semuanya normal. Sebelum keluarga Brian tinggal dekat situ, ada dua keluarga lain yang pernah tinggal dekat rumah tu. Mulanya Brian tak nak pindah, tapi bila ayah cakap dekat rumah baru ni ada bilik rahsia, Brian teruja. Masa mula-mula pindah dulu, Brian berebut jugalah dengan adik perempuan dia nakkan bilik yang ada bilik rahsia tu. Tapi akhirnya adik dia mengalah sebab bilik baru adik dia tu lagi cantik dan ada wallpaper corak bunga matahari. Bila masuk je bilik baru tu, ayah tunjukkan bilik rahsia. Pintu ke bilik rahsia tu ada di sebalik almari Brian ni. Almari yang jenis melekat dekat dinding atau dipanggil closet. Tapi pintu bilik rahsia tu kecil je. Walaupun masa tu Brian masih kecil lagi, baru berumur 11 tahun, dia pun terpaksa merangkak kalau nak masuk dalam bilik tu. Brian rasa itu bukan bilik pun, tapi lebih kepada ruang merangkak atau loteng yang dibina khas untuk budak-budak kecil menyuruk. Rumah ni kan rumah antik. Agaknya dulu-dulu memang bilik tu dibina kalau ada rompakan atau rusuhan. Jadi budak-budak kecil bolehlah menyuruk dekat situ. Walaupun bilik tu kecil, tapi pintunya boleh dikunci. Brian perasan bilik tu asalnya tak ada tombol, tapi tombol dan kunci jenis selak tu dipasang kemudian. Dan tombol tu cuma ada dekat sebelah luar je. Buka pintu je kena merangkak dalam beberapa kaki. Kemudian barulah akan jumpa bilik rahsia yang dibina betul-betul atas garaj kereta. Bilik tu kosong je, tak ada perabot, tak ada tingkap. Satu-satunya jalan keluar masuk kena ikut pintu almari tadi. Brian rasa pemilik rumah lama ni pun tak pernah pakai bilik tu sebab bilik tu berhabuk sana sini. Mangga pintunya pula dah berkarat dan pintunya agak susah sikit nak ditolak. Tanda dah lama tak dibuka. Keseluruhan dinding bilik tu ditampal dengan kertas dinding berwarna putih, tapi kertas dinding tu tak dilekat dengan kemas. Lampu bilik tu pula lampu mentol yang jenis tarik tali tu je. Mulanya ayah nak jadikan bilik tu tempat simpanan alat mainan Brian dengan adik perempuan dia. Tapi bila tengok je bilik tu, ayah terus batalkan rancangan tu sebab bilik tu ke dalam sangat. Takut nanti bila mak ayah panggil, mereka berdua tak dengar dan kalau jadi apa-apa dalam bilik tu, tak perasan pula. Tapi Brian pujuk juga ayah untuk benarkan dia dengan adik guna bilik tu. Akhirnya ayah izinkan dengan syarat kalau nak guna bilik tu kena minta izin dulu dan pintu bilik tu kena di
dibuka sepanjang mereka ada dekat dalam. Mula-mula Brian main dalam bilik tu tak ada apa-apa berlaku, hinggalah adik dia dah mula ada kawan imajinasi. Setiap kali adik dia duduk dalam bilik tu sorang-sorang, Brian akan terdengar adik dia macam bercakap dengan seseorang. Tapi sebagai abang, dia tak berapa peduli sangat sebab dekat USA ni, kawan imajinasi ni benda biasa je. Pada mulanya adik dia seronok je lah main-main dalam bilik tu, tapi lama-kelamaan intonasi suara dia macam sedih je masa dia bersembang-sembang dengan kawan imajinasi dia tu. Pada satu malam, Brian mula terdengar sesuatu dari bilik tu. Baru je dia nak lelapkan mata, Brian terdengar macam ada bunyi cakaran dari bilik rahsia tu, tapi bukan cakaran kuku. Bunyinya lebih kepada macam jari-jari tengah digosok-gosok ke dinding. Bunyinya lembut dan tak mengerikan, cuma boleh perasan kalau keadaan betul-betul sunyi sepi je. Esoknya Brian beritahu ayah. Ayah pun periksalah bilik tu, kot-kot ada tikus ke. Tapi macam Brian cakap tadi, bunyi cakaran tu perlahan sangat. Kadang-kadang memang dia tak perasan dan tak rasa terganggu pun dengan bunyi tu. Adik pun tahu pasal bunyi tu, tapi dia diam je, tak ada pun nak kecoh-kecoh bertanya macam selalu. Pelik. Tapi Brian rasa mungkin adik dia nak membesar, jadi dia jadi kurang nak bercakap. Setahun lepas mereka pindah, pada satu malam bunyi cakaran tu muncul lagi. Masa tu Brian tengah mamai-mamai nak tidur tapi belum tutup mata lagi. Brian perasan pintu almari nak ke bilik rahsia tu terbuka. Dia ingatkan mungkin ayah saja buka sebab nak tangkap tikus yang buat bunyi tu. Jadi Brian pun jenguk dalam bilik rahsia tu dan ternampak ada satu sosok tubuh tengah berdiri menghadap dinding bilik rahsia tu. Lampu pun terpasang. Walaupun takut-takut, tapi Brian beranikan diri juga tegur orang tu. "Hello?" Dia ajak adik datang tengok. Lah, adik dia rupanya. Brian pun masuk bilik tu nak dapat dekat adik dia yang tengah menghadap dinding sambil merobek-robek kertas dinding putih tu. Bila Brian pegang je bahu adik dia, pap, adik dia terus menangis. Brian terus tarik adik keluar dari bilik tu, bawa ke bilik dia. Lepas tenangkan dia dan tunggu sampai adik dia tertidur dalam keadaan tersedu-sedu, Brian keluar. Masa tu Brian cuma terfikir, mungkin adik dia mengigau kot. Lepas Brian kunci pintu bilik rahsia tu balik, dia terus tidur. Esok pagi, Brian tanya adik pasal malam tadi. Adik kata budak perempuan tu ajak dia datang situ tengok lukisan dia. Adik macam nak menangis je bila cerita pasal tu. Brian pun tenangkan adik dan cakap mungkin mengigau je kot malam tadi. Lepas tu Brian ajak adik dia pergi tengok bilik rahsia tu, tapi adik dia tak nak masuk. Brian pun masuklah bilik tu seorang diri. Ada beberapa bahagian dekat kertas dinding tu yang dah terkoyak. Rupanya memang ada contengan dekat dinding bilik tu. Contengan budak-budak lukis orang lidi. Ada rumah, tapi banyak lukisan kucing. Ada satu lukisan tu Brian rasa macam pelik sikit. Lukisan tentang satu keluarga. Ada rumah, ada kucing, ada anak perempuan, ada ayah ibu. Tapi si ayah tu tak ada muka dan macam tak kemas sikit lukisannya. Macam dilukis dengan tangan yang tengah menggeletar. Brian beritahu mak ayah dia pasal kertas dinding yang dah koyak tu. Mak ayah dia terus mengamuk. Tak pernah-pernah Brian tengok mereka mengamuk macam tu. Brian mengaku dia yang koyakkan kertas dinding tu sebab tak nak adik dia kena marah. Ayah cakap lepas mereka betulkan kertas dinding tu, Brian dengan adik dia dilarang sama sekali masuk dalam bilik tu lagi. Masa tu Brian rasa macam tak adil, sebab benda kecil je pun takkan sampai macam tu sekali. Tapi memang betul, lepas mereka betulkan kertas dinding dalam bilik rahsia tu, ayah terus kunci bilik tu dan kuncinya ayah simpan. Tapi bunyi cakaran halus tu masih kedengaran lagi. Cuma kali ni baru Brian terfikir, bunyi yang dia dengar selama ni adalah bunyi orang melukis dekat dinding guna krayon. Tapi lukisan tu kan bawa kertas dinding. Lepas peristiwa tu, Brian dengan adik dia tak masuk lagi bilik tu sebab dikunci sepanjang masa. Tapi bunyi orang melukis tu tetap tak berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Kalau dulu bunyi tu terdengar bila malam sunyi je, sekarang bunyi tu boleh didengari waktu siang juga. Bunyinya pun makin kuat, bukan macam dulu sayup-sayup je terdengar. Tanpa sedar, sekarang umur Brian dah masuk 15 tahun. Dan selama itu jugalah dia dihantui bunyi-bunyi dari dalam bilik rahsia tu. Kalau dulu hanya terdengar bunyi melukis je dalam bilik rahsia tu, sekarang dia dah semakin berani pula berlari-lari dalam bilik tu. Kadang-kadang Brian terbangun dari tidur sebab terdengar bunyi orang berlari dari bilik rahsia tu. Sebelum ni dia tak berapa peduli sangat dengan bunyi-bunyian tu, tapi sekarang bila dia dah meningkat remaja, Brian rasa geram
merem dan rasa macam nak sepak-sepak je dinding tu. Brian pernah mengadu pada ayah tentang bunyi tu, tapi ayah cakap itu mungkin bunyi tikus. Yelah, rumah ni pun rumah lama dan bahagian lantai bilik tu berlantaikan kayu. Setakat bunyi tap-tap-tap dan krek-krek-krek tu benda biasa je lah. Bilik rahsia tu terletak dekat tengah-tengah antara bilik Brian dengan bilik adik dia. Jadi masa Brian umur 16 tahun, dia tanya adik, ada dengar tak bunyi pelik-pelik dari bilik rahsia tu? Wajah adik terus berubah jadi sedih, macam soalan Brian tu mengingatkan dia akan sesuatu. Adik cakap dia dengar je bunyi tu, tapi dia suruh Brian buat tak tahu je. Adik pun cerita, kata adik, dulu kan dia ada kawan imajinasi. Kawan dia tu seorang budak perempuan yang sebaya dengan dia. Rupa dan tubuh badan normal je. Mula-mula mereka berdua seronok lah main sama-sama. Selama berkawan tu, adik perasan yang kawan imajinasi dia tu pun membesar macam dia. Tapi perwatakan kawan dia tu pun berubah. Bukannya berubah macam manusia biasa. Baju kawan dia tu sama je dari mula kenal. Sampai akhirnya pada malam yang Brian jumpa adik dia dalam bilik tu, adik cakap dia tak nak ikut, tapi budak perempuan tu paksa juga. Budak tu cakap dia ada sesuatu nak tunjuk dekat adik, tapi adik tak nak cerita apa yang budak tu tunjuk dan rasa sangat lega bila ayah kunci terus bilik tu, sebab lepas tu budak perempuan tu tak pernah muncul lagi. Adik lagi rela bertahan dengan bunyi-bunyian tu dari jumpa kawan dia tu. Brian tak puas hati bila dengar cerita adik tu. Dia dapat rasakan adik dia macam sembunyikan sesuatu. Jadi Brian pun tanya mak dengan ayah tentang sejarah rumah ni. Kata ayah, keluarga yang tinggal dalam rumah ni sebelum mereka ada 2 anak lelaki. Keluarga sebelum ni pula adalah pemilik asal rumah ni. Keluarga tu lah yang bina rumah tu. Tak banyak yang ayah tahu pasal keluarga tu, kecuali keluarga tu pernah ada anak perempuan, tapi anak tu mati masa umur 11 tahun sebab kemalangan, bukannya sebab dibunuh atau didera. Brian tanya, anak perempuan tu mati dalam bilik rahsia tu ke? Ayah cakap tak mungkin, sebab kalau betul mesti rumah ni dah masuk berita. Brian yakin kawan adik tu adalah roh anak perempuan pemilik asal rumah ni. Malam tu Brian rasa berani sikit nak lawan budak perempuan tu. Bila dengar je bunyi bising, dia terus ketuk-ketuk dinding. Lepas tu menjerit suruh senyap. Senyap sekejap je, lepas tu bunyi lagi. Kadang-kadang lepas kena tengking, budak perempuan tu akan merengit macam budak kecil. Perlahan je bunyinya, tapi dia macam tak serik dan tak takut dengan Brian. Brian tahu dia kena buat sesuatu kalau tak nak diganggu lagi. Brian ada terbaca dalam forum, kadang-kadang roh ni tak nak pergi dari sesuatu tempat tu sebab ada benda dekat dunia ni yang tak selesai lagi. Tapi macam mana dia nak bersemuka dan bincang dengan roh tu kalau bilik tu berkunci rapat? Jadi Brian kena cari peluang untuk curi kejap kunci pintu bilik rahsia tu dari ayah. Tapi ayah ni memang cermat betul orangnya. Hinggalah tahun lepas, masa umur Brian 18 tahun, peluang tu tiba. Pada satu hujung minggu, mak, ayah, adik pergi majlis perkahwinan. Brian tak ikut. Dia bagi alasan dia dah besar dan boleh jaga diri. Malam tu Brian tunggu juga budak perempuan tu buat bising. Tapi tunggu punya tunggu, tak ada apa-apa bunyi pun. Sampai tertidur Brian dibuatnya. Dalam pukul 1 pagi, Brian dikejutkan dengan bunyi benda jatuh dari bilik rahsia tu. Bam! Kemudian diikuti dengan bunyi orang berlari dan bunyi orang melukis sesuatu dekat dinding. Masa bangun tu Brian dah bengang dah. Yelah, tengah sedap tidur kan. Brian capai kunci, dia terus ketuk-ketuk pintu bilik rahsia tu. Siaplah kau dalam tu, aku nak masuk ni. Masa Brian merangkak masuk, dia nampak bayang orang dalam bilik tu. Masa ni perasaan Brian dah bercampur bau. Tadi berani sangat, kali ni rasa ragu-ragu, seram, rasa bersalah, menyesal, semua ada. Brian tarik wayar lampu bilik tu. Tak, bila lampu terpasang je, dia nampak ada satu sosok tubuh perempuan yang hampir sebaya dengan adik tengah menghadap sudut dinding. Sekarang baru Brian faham apa yang adik maksudkan sebelum ni. Tangan perempuan tu panjang, badan dia biasa je dan kurus kering sampai nampak tulang. Baju yang dipakainya dah tak muat, macam pakai baju yang sama bertahun-tahun, tak pernah bertukar, koyak dan ketat sana sini. Kemudian perempuan tu berpaling menghadap Brian. Masa ni lah rasa nak putus jantung bila tengok wajahnya.
susah nak digambarkan. Kepala perempuan tu besar macam kepala budak remaja biasa, tapi muka dia kecil je. Kulit wajahnya macam tertarik ke dalam. Matanya kecil tapi terbeliak bila tengok Brian. Giginya kecil macam gigi susu, tapi terkeluar sebab bibir nipisnya tertarik ke dalam sekali dengan kulit. Rambutnya panjang sampai ke pinggang dan ada air mata mengalir di pipi. Dari tingkah laku dan wajahnya, macam perempuan tu tak pernah tinggalkan bilik ni, tak pernah tengok dunia luar. Brian terpaku, dada berdebar-debar, mulut terlepung. Dia jadi bela sekejap. Hilang dah semua rancangan tadi. Tiba-tiba perempuan tu menangis, merintih macam dalam kesakitan. Disebabkan wajahnya macam tu, Brian tak dapat tangkap ekspresi muka dia. Marah ke, sedih ke? Tapi bila perempuan tu dah mula mengilai, Brian terus lari dari situ. Tutup lampu pun tak sempat. Brian lari macam tu je. Pintu bilik rasa tu pun dia tak sempat nak tutup. Malam tu juga, walaupun dah pukul 2 pagi, Brian bawa kereta pergi rumah kawan dia, nak minta tumpang tidur situ. Sepanjang malam tu, Brian rasa seram sejuk. Nak tidur pun tak boleh. Nasib baiklah esok paginya mak, ayah dengan adik balik. Tapi Brian tunggu mereka sampai rumah dulu, baru dia balik. Ayah tanya, kenapa buka pintu bilik rasa tu tanpa izin? Brian tipu. Dia cakap nak cari permainan dia yang lama-lama, mana tahu boleh jual dekat eBay. Nasib baik mak ayah tak mengamuk macam hari tu. Kali ni Brian memang tekad, dia tak akan masuk lagi dalam bilik rahsia tu. Cuma yang peliknya, lepas kejadian tu dah tak ada lagi bunyi-bunyian dari bilik rahsia tu. Segalanya kembali normal. Tahun ni Brian masuk kolej dan keluarga dia pun bakal pindah dari rumah tu. Jadi lepas ni memang dia takkan jejak masuk ke rumah tu lagi. Datuk dan nenek Danny ni orang Jepun. Dia pula membesar dekat luar negara, USA. Setiap kali cuti musim panas, mak ayah Danny akan bawa dia balik kampung jumpa atuk dan nenek dekat Jepun. Rumah atuk ni ada halaman yang sangat luas dan Danny adalah satu-satunya cucu mereka. Jadi setiap kali balik kampung, Danny akan dimanjakan oleh atuk neneknya. Tapi kali terakhir dia jumpa atuk dan nenek masa umur 8 tahun. Tahun tu macam biasa, Danny sekeluarga balik Jepun masa cuti musim panas. Mak ayah rancang nak bulan madu kali kedua dekat Jepun tu. Jadi Danny kena duduk dengan atuk dan nenek. Atuk nenek tak kisah pun, lagi suka adalah. Suatu hari, waktu tengah hari, Danny main sorang-sorang dekat belakang rumah atuk. Dah penat main, dia baring atas rumput dekat laman belakang. Cuaca pula nyaman hari tu dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Nak terlelap Danny dibuatnya. Tapi belum sempat Danny tutup mata, dia terdengar bunyi pelik. Bom 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 bom. Danny tercari-cari dari mana datangnya bunyi tu. Macam ada orang lain dekat situ buat bunyi tu. Suaranya macam lelaki. Laman belakang rumah atuk ni dikeliling pagar batu. Tiba-tiba Danny perasan dekat satu sudut pagar tu ada seseorang pakai topi tengah berdiri belakang pagar tu. Dari situlah bunyi tu datang. Kemudian topi tu bergerak dan berhenti di satu sudut yang ada jurang kecil antara pagar tu. Orang tu macam tengah mengintai Danny, tapi bukan lelaki, dia seorang wanita. Danny tak rasa takut pun masa tu, tapi pelik sebab pagar tu tingginya 8 kaki. Maknanya perempuan tu nak sama tinggi dengan pagar tu. Tak lama kemudian perempuan tu pergi macam tu je. Bunyi pelik tu pun dah tak kedengaran lagi. Danny pun masuk rumah dan cerita pasal perempuan tadi tu pada datuk dan nenek. Masa tu mereka berdua tengah minum teh dekat dapur. Mereka macam dengar tak dengar je apa yang Danny cerita tu. Tapi bila Danny ajuk bunyi, tiba-tiba atuk dan nenek terkedu dan mereka berdua nampak macam dalam ketakutan. Nenek terus tekuk mulutnya dengan tangan. Atuk terus tarik Danny dan berkata, "Danny, ini penting. Cuba ingat balik, agak-agak berapa tinggi perempuan tu? Sama tinggi dengan pagar belakang rumah atuk. Perempuan tu berdiri dekat mana? Bila benda ni terjadi? Danny buat apa? Perempuan tu nampak Danny tak?" Danny cuma mengangguk je. Atuk terus menuju ke ruang tamu nak telefon seseorang. Danny tak dapat tangkap apa yang atuk katakan, tapi bila dia peluk nenek, seluruh badan nenek menggeletar. Lepas tu atuk letak telefon. Atuk cakap dia nak keluar kejap, tapi atuk pesan dekat nenek, walau apa pun jadi, jangan biarkan Danny hilang dari pandangan dia. "Atuk, kenapa ni?" "Danny, Hashisha Kusama dah berkenan dekat Danny."
Kemudian Atuk terus keluar rumah, bawa teraknya entah ke mana. Lepas Atuk pergi, Danny tanya, "Nenek, Hashisha Kusama tu apa?" "Jangan bimbang Danny, Atuk tengah nak buat sesuatu tu." Tapi nada suara nenek tu bergetar. Masa mereka berdua duduk dekat dapur sambil tunggu Atuk balik, nenek pun cerita, sebenarnya dekat kampung tu ada sesuatu yang dipanggil Hashisha Kusama, atau dalam bahasa Jepunnya tinggi 8 kaki. Hashisha Kusama ni berupa seorang wanita yang sangat tinggi dan bila bersuara akan keluarkan bunyi pow 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 dalam nada suara lelaki. Kadang-kadang perwatakannya akan berubah bergantung pada siapa yang nampak. Ada yang kata macam perempuan tua pakai kimono, ada yang macam perempuan muda pakai pakaian berkabung putih, tapi ketinggian dan bunyinya tetap sama. Satu masa dulu, para Sami dekat kampung ni berjaya tangkap dan kurung Hashisha Kusama ni dekat sebuah bangunan lama di hujung kampung. Setiap sudut bangunan tu diletakkan 4 berhala kecil atau dalam bahasa Jepun Jizo, mengikut 4 arah: utara, timur, barat dan selatan. Sepatutnya Hashisha Kusama dah terperangkap dekat tempat tu, tapi entah macam mana boleh terlepas pula kali ni. Kali terakhir Hashisha Kusama ni muncul adalah 15 tahun lepas. Sesiapa yang terserempak dengan Hashisha Kusama akan mati beberapa hari kemudian. Danny macam tak percaya je dengan cerita nenek tu, tapi cerita tu tetap buat Danny takut. Tak lama kemudian, Atuk balik dengan seorang wanita tua yang diperkenalkan dirinya sebagai Hino-san. Hino-san bagi Danny tangkal, suruh dia pegang. Kemudian Atuk dan Hino-san naik ke atas. Tinggal Danny dengan nenek dekat rumah bawah. Masa ni lah Danny rasa apa yang nenek cerita tadi bukannya kisah tahyul. Kemudian Atuk dan Hino-san panggil Danny dengan nenek naik atas. Danny dibawa ke bilik tidurnya dan semua cermin tingkap bilik ditutup dengan surat khabar dan ditulis dengan ayat-ayat Jepun yang Danny tak faham. Ada 4 mangkuk garam di setiap sudut bilik. Dekat tengah-tengah bilik tu pula ada patung Buddha kecil atas sebuah kotak kayu dan bekas plastik besar warna biru. Danny tanya Atuk, bekas tu untuk apa? Atuk cakap kalau Danny nak buang air kecil atau besar, nanti guna belah bekas biru tu. Danny tu duduk atas katil. Kata Hino-san, tak lama lagi hari dah nak malam. Danny kena berada dalam bilik ni sampai siang. Tak kira lah apa jadi pun, dia tak boleh tinggalkan bilik ni sampai pukul 7 pagi esok. Sesiapa pun yang panggil dari luar bilik ni, jangan peduli. Danny hanya mengangguk lemah bila dengar kata-kata dari Hino-san tu. Atuk bersuara, "Ingat Danny pesan Hino-san tu, jangan sesekali kamu lepaskan tangkal yang Hino-san bagi tadi. Kalau ada benda pelik terjadi, kamu berdoa lah. Jangan lupa kunci pintu bilik lepas kami tinggalkan kamu nanti." Lepas tu Atuk, nenek dan Hino-san tinggalkan Danny sorang-sorang dalam bilik tu. Lepas kunci pintu bilik, Danny cuba tengok TV, tapi tak ada mood. Nak makan snack yang nenek bekalkan tadi pun tak ada selera. Rasa macam terkurung dalam penjara. Akhirnya Danny pun terlelap atas katil. Pukul 1 pagi, Danny terbangun bila terdengar bunyi ketukan jari dekat tingkap. Tak 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 tak. Hati mula berdebar. Danny cuba tenangkan diri dan anggap bunyi itu cuma bunyi ranting pokok yang terkena tingkap. Kemudian Danny pasang dan kuatkan bunyi televisyen. Akhirnya bunyi ketukan tu berhenti. Masa inilah Atuk tegur Danny dari luar. "Danny okey ke dalam bilik tu? Kalau takut, tak payahlah duduk dalam bilik tu. Keluar dari bilik, Atuk temankan." Danny rasa lega bila dengar suara Atuk. Cepat-cepat dia berlari ke arah pintu. Tapi bila pegang je tombol pintu, Danny rasa tak sedap hati. Dia cam suara tu memang suara datuk dia, tapi hati dia kuat mengatakan itu bukan datuk. Danny tunggu apa lagi? Cepatlah buka pintu tu. Atuk cuba pujuk. Danny terpaku. Dia toleh ke kiri, perhati mangkuk kecil yang berisi garam tadi. Dengan mata kepala sendiri, Danny tengok garam putih tu perlahan-lahan bertukar jadi warna hitam. Cepat-cepat Danny lepaskan tombol pintu dan perlahan-lahan berundur ke belakang. Kemudian Danny duduk melutut depan patung Buddha dan berdoa sekuat hati supaya diselamatkan dari gangguan Hashisha Kusama tu. Tangkal yang Hino-san bagi tadi dia genggam kuat sampai jadi lunyai. Tiba-tiba dari luar pintu bilik, Danny terdengar serentak dengan tu terdengar bunyi ketukan jari dekat tingkap. Tap 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 tap. Danny tak berani dah nak bergerak ke mana-mana sebab terlampau takut. Dia hanya mampu berlutut dengan mata terpejam sambil kedua-dua tangan genggam tangkal dan berdoa, "Selamatkan aku dari Hashisha Kusama, selamatkan aku dari Hashisha Kusama, selamatkan aku dari Hashisha Kusama." Tanpa Danny sedar, dia tertidur. Bila terbangun, dah pukul 7.30 pagi. Danny tengok garam putih dekat keempat-empat mangkuk tu, semuanya dah bertukar jadi hitam. Kemudian
Dengan perlahan Danny buka pintu bilik. Bila Danny keluar je dari bilik, nenek terus berlari dan peluk Danny seerat-eratnya sambil mulut tak habis-habis ucap rasa syukur. Lepas tu nenek bawa Danny ke bawah rumah. Rupanya ayah dan ibu pun dah ada dekat situ. Tapi belum sempat Danny nak peluk ibu dia, atuk suruh mereka semua ikut dia cepat. Mereka keluar je rumah, dah ada sebuah van hitam tengah tunggu. Kelihatan juga beberapa lelaki penduduk kampung dalam van tu berbisik-bisik sesama mereka. Oh, ni ke budaknya. Van tu ada 9 tempat duduk. Danny kena duduk dekat tengah-tengah, manakala lelaki-lelaki tadi duduk mengelilingi Danny. Innocent yang bawa van tu. Atuk bawa truk dia sebagai ketua konvoi dan ayah pula ikut dari belakang dengan kereta sewanya. Danny dah rasa takut dan tak selesa sebab dikelilingi orang yang dia tak berapa kenal. Tapi pakcik sebelah kiri cuba tenangkan Danny. Pakcik tahu adik tengah takut, tapi adik kena beranikan diri tau. Adik tunduk je, jangan buka mata. Kami tak boleh nampak dia, tapi adik boleh. Jadi adik jangan buka mata tau. Dah sampai nanti pakcik beritahu. Konvoi mereka pun bergerak, tapi mereka bergerak perlahan je. Tak tahulah sebab kereta tu yang berat ke atau memang Hinosan saja bawa perlahan. Macam bawa dalam 20 km sejam je. Beberapa minit kemudian, Danny terdengar Hinosan baca mentera dengan suara yang sangat perlahan. Serentak tu juga, Danny terdengar suara yang menghantui dia. Tangkal yang Hinosan bagi malam tadi Danny genggam kuat-kuat. Dia tunduk je kepala, tapi sempat buka mata sebelah dan ternampak baju putih melayang tepi van mereka. Hashisha Kusama tengah terbang ikut mereka dekat luar van. Tiba-tiba dia jeling dekat Danny. "Tidak!" Spontan Danny menjerit. Pakcik tadi terus marah. Kan pakcik dah cakap tutup je mata tu, jangan buka-buka. Lepas tu Danny pejam mata kuat-kuat. Terdengar bunyi ketukan dekat tingkap van pula. Suara tadi pun semakin kuat. Tap 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 tap. Seluruh tingkap van diketuk-ketuk. Lelaki-lelaki tadi mula menggelabah dan ketakutan. Mereka tak nampak Hashisha Kusama tu, tapi mereka semua boleh dengar bunyi ketukan tu dan bunyi pow-pow-pow tadi. Hinosan tak habis-habis berdoa. Suaranya makin lama makin kuat sampai nak menjerit. Semua orang dalam van tu boleh rasa tekanannya walaupun masing-masing tak nampak apa. Akhirnya bunyi ketukan dan suara tu berhenti. Lepas keadaan jadi tenang, Hinosan bersuara. "Rasanya kita semua dah selamat ni." Semua orang rasa lega. Van berhenti tepi jalan. Mereka bawa Danny pergi duduk dengan ibu dia dekat kereta belakang. Danny terus peluk ibu dia erat-erat macam bertahun tak jumpa. Kemudian atuk dan ayah tunduk tanda hormat pada lelaki-lelaki tadi. Sebelum pergi, Hinosan minta Danny pulangkan balik tangkal yang dia bagi tu. Tangkal tu memang Danny tak lepas dari genggaman dia selama ni. Bila buka je, tangkal tu dari kuning bertukar jadi hitam. Hinosan terus bagi tangkal baru. "Buat sementara ni, adik pegang yang ni pula," kata Hinosan. Lepas tu atuk terus bawa Danny, ibu dan ayah ke lapangan terbang. Hari tu juga mereka balik USA dan itulah kali terakhir Danny jejakkan kaki ke Jepun. Masa dalam perjalanan pulang dari Jepun, ayah kongsi cerita tentang seorang kawan dia masih kecil. Macam Danny juga, kawan dia tu pernah terserempak dengan Hashisha Kusama. Kemudian kawan dia tu lenyap macam tu je, tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Ada juga yang terselamat, tapi yang terselamat tu terpaksa keluar dari Jepun dan tak boleh balik Jepun lagi. Hashisha Kusama akan pilih kanak-kanak sebab kanak-kanak ni masih bergantung lagi pada ibu bapa dan keluarga. Jadi senanglah Hashisha Kusama tu nak perdaya kanak-kanak tadi untuk ikut dia. Lelaki-lelaki dalam van tu tadi saudara mara mereka juga. Tujuan Danny kena duduk dikelilingi mereka dalam van tadi sebab nak buat Hashisha Kusama tu keliru. Tapi nak kumpulkan lelaki-lelaki tadi bukannya senang. Sebab tu malam tadi Danny terpaksa dikurung sementara atuk cari cara nak halau Hashisha Kusama. Ayah cakap salah satu patung Jizo yang jadi perangkap Hashisha Kusama tu dah pecah. Sebab tu dia boleh terlepas. Sedar tak sedar dah 10 tahun kejadian tu berlaku. Walaupun Danny dah tak balik kampung, tapi seminggu sekali dia akan telefon atuk neneknya. Selama 10 tahun tu juga Danny pujuk ayah suruh bawa balik kampung. Tapi ayah berkeras tak benarkan. Danny mula pertikaikan ayah sebab percaya sangat dengan benda mengarut tu. Tapi bukan ayah, atuk pun larang dia balik Jepun. Hinggalah 2 tahun lepas atuk meninggal. Tapi cuma ayah dan ibu je balik Jepun. Dalam wasiat siap tulis lagi, Danny tak dibenarkan untuk beri penghormatan terakhir pada atuk. Remuk teruk hati Danny masa tu. Beberapa hari lepas, nenek telefon.
Nenek cakap dia tengah sakit tenat ni. Nenek disahkan hidap kanser dan sangat rindukan Danny. Teringin nak tengok Danny sebelum dia hembuskan nafas terakhir. Betul ke ni Nek? Danny dah rasa teruja tapi masih ragu-ragu sebab ibu dengan ayah dia tak pernah cakap pun pasal ni. Selamat ke kalau saya balik Jepun Nek? Dah 12 tahun nenek tak jumpa Danny. Mesti Danny dah besar kan? Danny bukan budak-budak lagi. Danny baliklah. Tapi Nek, macam mana dengan Hashisaku sama tu? Nenek terdiam. Kemudian suara nenek berubah. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.